نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang dihormati Fadil Tuan Nazir serta adik seluruh hadirin kuasa masjid Kampung Teguk Mufrad, Kampung Angkat Madani, betul kan? Saya baru tengok Facebook Alhamdulillah yang dikasihi barisan imam, barisan Bilal, pemimpin masyarakat, tuan-tuan, ustaz-ustaz, para alim ulama, adik-kakak, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini dapat lagi kita dikurniakan inayah serta kesihatan, sama-sama berada pada malam-malam yang berbaki dalam bulan Ramadan, baqiya min Ramadan, dan esok kita cuti umum lah untuk peristiwa dan nuzul Quran. Nuzul Quran. Malam ini saya minta izin untuk buka laptop ni lah. Saya buka ni, saya guna yang ni tuan-tuan. Saya nak kongsikan ini adalah website daripada KSU Kingdom of Saudi Arabia lah. Tuan-tuan boleh buka balik sesaja Quran KSU ni. Dan nanti kalau nak lihat baca Quran bukan pada mushaf, tak pegang mushaf, di handphone ke, di laptop ke, buka je website ni. Dan dia mudah tuan-tuan. Kalau nak pilih surah apa, kalau kita nak baca surah contohnya, ada 114 surah di sini. Surah ke, tekan saja dia akan pergilah kat kita. Ayat pun boleh, kita nak pilih ayat berapa? Ayat 49. Ataupun kita nak pilih banyak muka surat. Muka surat berapa kita nak pilih? Surat 572. Betul lah, kalau kita tak ada wuduk contohnya kan, kita nak baca Quran, sama ada kita buka komputer ataupun gadget kita, ataupun guna handphone saja, boleh akses. Ataupun kita pilih ikut juzuk 29, 26, semalam ni 17. Mungkin sebahagian dah tadarus sampai 16, jadi dia pergi terus kepada qala alam aqul laka innaka. Surah Kahfi as-sadis asyar 16. Ataupun juzuk yang keberapa? Juzuk 30. Itu kalau nak pilih ikut juzuk lah. Mudahlah ini Arab Saudi dah buat lah. Jadi malam ni tuan-tuan, kita ada masa yang agak terbatas, dan kita cuba berkongsi berkaitan dengan surah mana tuan-tuan? Al-Qadr 97. Surah yang 97 Al-Qadr. Imam kita pun baca tadi surah Al-Qadr 5 ayat saja, tak panjang, pendek saja. Tetapi 3 daripadanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Lailatul Qadr secara literal, secara harfiah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. 2. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. 3. Dan kita cuba bincangkan, kongsikan bagaimana kita mampu menghayati pemahaman yang baik tentang Al-Qadar ini, yang mana kita sama-sama memburu malam Al-Qadar itu di 10 akhir nanti insyaAllah tuan-tuan. Sebelum kita pergi kepada surah Al-Qadar ini tuan-tuan, kita pergi dulu kepada nuzul Al-Quran, penurunan Al-Quran fi jumlatin wahidah, daripada sedebuk itu turun ke langit dunia dan diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam secara berperingkat selama 23 tahun. Bermula umur Nabi 40 tahun sampailah wafat 63 tahun. Jadi begitulah perjalanan ataupun penurunan Al-Quran itu.
Menariknya tuan-tuan, nuzul Al-Quran di Malaysia lah, di negara kita lah, dah diberi cuti umum dan juga disambut dengan pelbagai aktiviti ataupun program serta penisian. Saya suka nak kongsikan, ingatkan tuan-tuan dan diri saya sendiri, apabila nuzul Quran, apa perkara yang kita perlu ingat kembali datang. Yang pertamanya adalah bulan Ramadan. Waktu ini, malam ini adalah malam di mana Nabi Muhammad SAW berada di mana ketika itu? Pada 1400 tahun lebih yang dahulu, di atas gunung, di atas di dalam gua Hira. Dan apabila 17 Ramadan itu, nuzul Quran yang pertama buat Nabi kita Muhammad SAW. Gua Hira di mana tuan? Gua Hira di atas bukit, Jabal. Jabal apa tuan? Jabal Nur, bukit cahaya. Jabal Nur ada di mana tuan? Di kota Mekah. Kaabah lebih kurang 4-5 kilometer berada di utara Mekah itu gunung ataupun bukit Jabal Nur. Tinggi berapa tuan? Jabal Nur kalau kita hiking sekarang ni tuan, lebih kurang 600 meter tinggi daripada bawah ke atas. Tuan, tinggi tak tinggi? Tinggi tuan. Kita ada bukit apa kat Selangor ni? Bukit, contoh saya ambil Bukit Broga. Tuan tahu kat Semenyih kan? Itu lebih kurang 400 meter ke atas. Bukit ni tinggi lah. Saya pengalaman dulu masa 2015-2016, masa ada tanggungjawab bersama penggerak belia tempatan PEBT tuan-tuan. Pernahlah bawa belia-belia di Sabak Penam ni, satu bas, dua bas pergi naik Bukit Broga. Program subuh di Broga. Saya ingat ada juga beberapa belia-belia yang pernah join program tersebut. Apa matlamatnya? Mendaki bukit subuh ke atas. Jadi berjaya juga menarik crowd hikers di atas sana untuk solat subuh sekali di atas puncak bukit. 400 meter daripada paras laut. Gunung Bukit Nur ni, bukit cahaya ni, Jabal Nur ni tinggi lagi pada Bukit Broga. Jadi cuba bayangkan tuan, Nabi SAW mendaki tuan, pada umur 40 tahun. Dan sebelum itu umur 30-an, Nabi SAW disebut beberapa riwayat telah pun beberapa kali pergi ke Bukit Nur itu, Jabal Nur itu, dan bertahan beruzlah di Gua Hira tersebut. Dan kalau ada yang dah berpengalaman untuk naik bukit itu, boleh ceritakan kepada teman-teman yang lain. Kalau belum berkesempatan, nanti kalau ada rezeki untuk umrah ataupun haji, boleh naik ke sana tuan-tuan. Dan mendaki di malam hari. Tuan-tuan, kalau kita bayangkan tuan-tuan, nuzul Quran ni berlaku malam hari tuan-tuan. Agak-agak ada ke lampu-lampu yang bercahaya-cahaya seperti Makkah sekarang? Saya rasa tak ada tuan-tuan. Nabi SAW pergi bersendirian. Tahannuf maksud apa? Mendekatkan diri kepada Allah SWT, bermunajat, merintih malam hari tuan-tuan. Kadang-kadang beberapa riwayat tersebut, Nabi pergi dengan membawa bekal. Nabi bekal bawa balik, minta bekal kepada Sayyidatina Khadijah, pergi naik balik. Semata-mata untuk bertakharrub di bulan puasa tuan-tuan, bulan puasa malam hari di atas gunung. Dan cuba bayangkan tuan, Jibril datang di atas bukit yang tak ada siapa, seorang diri, gelap gelita. Tiba ada seorang datang pakai jubah putih. Jibril, Iqra. So jumpa Nabi. Dalam beberapa riwayat sebut Nabi dalam keadaan ketakutan. Ya memang takut. Seorang diri, tiba-tiba datang orang yang tak kenal. Tak, itu Jibril membawa wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, sehingga 5 ayat itu. Karena kalau naik ke Gua Hira hari ini tuan-tuan, ada satu batu dituliskan dengan dakwah warna hijau, Iqra, 5 ayat adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan dengan situ adalah tempat bertahanus siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nuzul Al-Quran. Ada dah Quran tu. First time dia pergi kepada Nabi kita Muhammad SAW tu pada waktu yang sebegini, hening yang sebegini, esok 17.
Dan barulah kita dapat merasai kenapa sebenarnya kita menyambut nuzul Quran. Kenapa beria-ria sangat nak cuti? Untuk apa tuan sebenarnya? Untuk kita faham Quran yang ada dekat kita, yang ada dekat rumah kita, masjid kita ni, kisah di sebalik penurunan itu sendiri sangat-sangat menarik, sangat-sangat agung. Lepas tu kalau tuan-tuan baca sirah dan Nabi balik jumpa Khadijah mengadu ketakutan, zambilu ni, kita ketakutan. Siapa yang support Nabi SAW? Isteri baginda dan ahli keluarga. Luar keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Panjang cerita dia. Itu tentang nuzul Al-Quran secara keseluruhan. Baik tuan-tuan, kita pergi terus kepada Al-Qadar. Malam ini kita cuba nak tadabbur apa di sebalik Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami anzalnahu turunkannya fi pada lailah malam al-qadr. Baik, inna sesungguhnya kami. Siapa kami? Ada dua maksud di sini. Kadang-kadang kalimah Arab Allah SWT menggunakan dhamir nahnu. Inna kan nahnu kami. Sama ada Allah SWT dan orang-orang yang bercakap itu dengan orang yang berada di sekelilingnya, ataupun zat yang bercakap itu merupakan sifat ta'zimlit-ta'zim. Inna lit-ta'zim. Tak pernah dengar ayat Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Maksudnya Allah turunkan Al-Quran, al-dzikr, wa inna lahu lahafizun. Kami juga yang menjaga ini. Kami itu Allah dan siapa? Malaikat kan? Allah lit-ta'zim. Kalamullah, kalamul Al-Quran, kalamullah. Jadi inna di sini kami turunkan. Hu ni apa tuan? Hu ni tafsir kalau kita lihat di Al-Baqarah. Kami turunkannya. Nya tu Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran. Menurunkan Al-Quran. Kalau kita belajar bahasa kan, apabila kita nak menyebut menggunakan dhamir nya ni, dia mesti ada disebut dah depan apa benda. Tapi di Al-Qadar tidak disebut Al-Quran, tapi nya tu baik kepada Al-Quran. Dekat mana Al-Quran disebut? Di awal Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Bila malam Al-Qadar itu sambil pula tafsir di Al-Baqarah tadi. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, yang mana diturunkan pada bulan Ramadan, bulan Ramadan Al-Quran. Apa sifat dia? Hudan linnas, jadi petunjuk buat manusia, buat kita. Jadi ayat yang pertama ini, kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Apa maksud Al-Qadar? Dua maksud. Yang pertama asyaraf. Asyaraf kemuliaan. Yang kedua, seperti mana yang kita tahu, at-taqdir, ataupun ketentuan, ketetapan, qada dan qadar. Terima, percaya qada dan qadar. Ini malam Al-Qadar. Jadi kemuliaan. Kenapa malam Al-Qadar itu begitu mulia? Kenapa dikatakan malam yang penuh dengan kemuliaan? Sebab tadi sebab Al-Quran yang ada diturun pada dia. Sebab Al-Quran sesuatu itu menjadi mulia. Manusia mencari kemuliaan, dia tidak perlu mencari kekayaan, harta, pangkat, kedudukan. Tetapi manusia perlu mencari Al-Quran untuk mencapai Al-Qadar. Untuk mencapai Asyaraf perlu digabung jalinkan dengan Al-Quran. Jadi manusia untuk mencapai satu tahap kemuliaan di mata Allah SWT, perlu membawa di dalam hatinya, di dalam sanubarinya, jiwa Al-Quran itu. Hidupnya dengan Quran, paginya dengan Quran, petangnya dengan Quran, baru dapat Al-Qadar.
Faham tuan-tuan? Sikit lagi. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa dan ma, apa jalan, adraka kamu tahu, kamu mengetahui, ma Lailatul Qadar, apakah kebesaran, apa dia Lailatul Qadar itu, apa malam Al-Qadar itu. Ini kalau kita baca terjemahan ni tuan-tuan, tengok sini, dia ada tanda soal ni. Tapi dalam Quran dia tak boleh bubuh tanda soal lah. Tapi soalan, siapa bagi soalan? Allah bagi soalan. Allah tak tahu ke nak tanya? Allah tahu. Tuan-tuan, kita kalau nak memberitahu sesuatu perkara yang hebat, tuan-tuan, kita tanya dulu. Contoh lain dalam surah lain. Surah saya bagi contohnya, tuan-tuan mesti tahu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Tentang hari kiamat. Surah lain, Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah. Allah tanya, hari kiamat, hari kehancuran, kau tahu tak apa hari kiamat itu? Allah tanya, macam mana kau tahu hari kiamat ni? Macam mana awak tahu malam Al-Qadar ini? Kita manusia, kalau kita nak sembang dengan orang kampung atau kawan-kawan kita akan tanya, nak bagi tahu perkara tu penting apa tak? Kau tahu tak siapa yang datang kampung aku sekarang? Siapa dia? Bila kita tanya, perkara yang kita nak sebut itu adalah perkara yang besar. Begitu juga dengan Al-Qadar, malam Al-Qadar ni benda yang besar. Kita tak semalam aku jadi dekat Pekan Sabak, apa jadi benda kita nak beritahu tu something yang menarik. Begitu juga dengan Allah SWT menggunakan pendekatan Quran ini untuk bertanya dahulu, apa jalan ke tahu malam Al-Qadar itu, supaya manusia tahu Lailatul Qadar itu betul-betul penting, betul-betul istimewa, special. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, khair, lebih baik, min daripada seribu syahrin, bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Satu tahun ada 12 bulan. Satu tahun 10 tahun 120 bulan. Setelah dikira, dicongak, alfi syahrin, 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Kalau umur sekarang 30-an, 40-an, tak sampai lagi 1000 bulan. Tapi Allah Ta'ala datangkan malam Al-Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Itu baik dari sudut apa? Baik dari sudut amalannya ke, baik dari sudut malamnya ke, banyak bintang ke, tenang ke, macam mana ke, baik dari sudut apa tu? Baik dari sudut ganjaran pahalanya. Sebab apa? Kata Ustaz, pahala je ke? Ya, ganjaran pahala ni macam apa tuan-tuan? Pahala ni duit untuk kita bawa bekal di akhirat. Duit, kalau tak ada duit nak hidup kat dunia ni, tak boleh hidup, tuan-tuan. Boleh hidup kan? Boleh itu je lah. Kalau kita berada di dunia 60 tahun, 50 tahun, kita bekerja nak mencari duit untuk hidup yang 60, 70 tahun, 80 tahun kalau panjang umur. Bekerja, tuan-tuan, bekerja mencari nafkah dan sebagainya untuk hidup di dunia 50-60 tahun. Duit penting tak ada duit boleh mati. Tapi itu di dunia, tuan-tuan. Ganjaran pahala yang kita nak bawa di akhirat 70 tahun ke, 700 tahun ke, 7,000 tahun, 7 juta tahun, tidak. Duit itu yang kita guna di akhirat sana untuk hidup selama-lamanya, khalidina fiha abada. Itu yang kita mahu, tuan-tuan. Sebab itu ada riwayat menyebut, untunglah umat Nabi Muhammad
umur tak panjang, tapi umur tak panjang pun dia boleh dapat satu malam yang ganjaran dia 83 tahun. Orang tanya, macam mana nak dapat? Macam mana nak dapat Lailatul Qadar? Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi sebut, sesiapa yang mendirikan malam Al-Qadar itu dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, nescaya diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Satu, syarat dia kena percaya. Percaya yang 10 malam terakhir itu ada satu malam Al-Qadar. Kalau tak percaya, dia tak berharap pun. Dia ragu-ragu, betul ke ada malam itu? Esok kali, lusa ke? Betul ke? Barangkali tahu ke tak ada. Kalau tak ada keimanan, dia tak akan dapat. Satu iman. Yang kedua, kena mengharap. Malam ni dia ada target dah. Dan antara hikmah Allah Ta'ala rahsiakan malam Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu, 10 hari yang terakhir itu, dia tak sebut malam 21 ke, malam 25, 27 ke. Dia just sebut 10 malam terakhir. Antara hikmah yang ulama bincang, kalau memang tak boleh pakai buah kalau ni, tapi sekiranya Allah Ta'ala sebut malam Al-Qadar 27 Ramadan, contoh, orang beriman, imanan akan beribadah, agak-agak dia nak beribadah, dia akan target satu malam tu saja, dapat pahala satu malam tu saja kalau dia beritahu. Tetapi Allah Ta'ala tak beritahu malam ini 10 hari. Orang beriman, dia tak beribadah satu malam, dia beribadah 10 malam terakhir. Jadi banyak mana yang Allah akan bagi selain daripada Al-Fishahrin tadi. Ini juga bulan Ramadan kan? Ganjaran berlipat kali ganda, pintu rahmat terbuka, ampun dosa dan sebagainya, syaitan dibelenggu. Tuan-tuan tahu lah kan? Itu antara yang disebut hikmahnya. Tanazzalul malaikah, tanazzal turun malaikat, warruh, malaikat Jibril. Ar-Ruh nama lain bagi Jibril AS. Fiha, pada malam itu, biizni, dengan izin, Rabbihim, Tuhan mereka, dengan izin Allah lah, Tuhan malaikat-malaikat tadi Allah, min kulli amr, dengan membawa satu perintah ataupun takdir ataupun sesuatu amr, perintah. Baik, malam Al-Qadar diampun dosa, dapat pahala 1000 bulan. Macam mana saya sebut tadi, beriman, mengharap. Dan dua ini dia tidak dapat dengan gitu saja tanpa ada pengharapan untuk kita ni ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa. Kita ni mesti rasa kita ni berdosa dulu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diajar oleh Nabi. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ni sahabat Nabi, Asyarah Mubashirin bil Jannah, 10 orang yang dijadikan syurga kata. Tapi itu pun Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar dengan iktiraf dosa dia, zalamtu nafsi zulman kathira, aku ni telah buat zalim kepada diri aku dengan kezaliman yang sangat banyak. Agak-agak Sayyidina Abu Bakar zalim ke tuan? Kalau kita jauh lebih, kita zalim lagi dengan diri kita. Nabi Yunus AS, Allah ajar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Nabi kata, Nabi Adam ayah kita, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iktiraf dosa dulu, aku telah buat zalim diri aku. Aku telah iktiraf dulu, aku ni banyak dosa. Kalau ada dosa, syarat dia aku taubat, baru dapat Al-Qadar. Selain daripada ampun dosa, kenapa Allah Ta'ala nak turunkan malaikat dah ampun dosa, dah dapat pahala banyak 83 tahun? Malaikat turun. Malaikat ni berada di mana tuan-tuan? Di atas langit lah, dan yang ada di bawah dan di atas langit. Turun ni daripada langit lah. Langit ada berapa? 7 lapis tuan-tuan. Sab'an samawatin tibaqa. 7 lapis langit pertama malaikat. Disebut dalam riwayat malam Al-Qadar, malaikat
Malaikat ni banyak, ramai kan. Disebut kan, malaikat yang berada di langit pertama, 2, 3, 4, semua turun. Pertama turun dulu, kedua turun, tiga turun. Ramai ataupun banyak malaikat ini di atas adalah, dalam satu riwayat sebut, tidak ada ruang untuk duduk ni melainkan 2 jari saja. Maksudnya penuh malaikat. Bumi ramai mana manusia pun, ada banyak lagi ruang-ruang kosong kan. Ada banyak lagi tanah kosong, boleh haiwan duduk atas bumi. Tapi di atas sana malaikat punya ramai. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Turun nak, turun semua. Dan agak-agak tuan-tuan, malaikat turun di bumi ni, turun tempat mana tuan-tuan? Turun bumi ni tempat kita bercucuk tanam, tempat kita cari rezeki. Dan turun di tempat yang bersih, yang indah, yang ibadah. Dia tak turun kepada tempat-tempat yang kotor, yang maksiat. Malaikat rahmat. Dan Allah sebut warruh, malaikat turun lah. Ketua malaikat Jibril, roh malaikat Jibril turun juga. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, paling hebat, ketua malaikat, bos malaikat. Turun tempat kita, turun kampung kita contohnya, turun kampung kita. Kita kalau orang yang paling mulia lah, bos dekat Selangor lah, siapa yang paling hebat di Selangor, MB contohnya, YB ke, ataupun di negara kita, Perdana Menteri ke, turun di kampung kita. Kita buat macam mana? Kita buat persediaan ke atau kita tidur je? kita buat persiapan untuk sambut dia. Tak, baru ni pun orang besar datang kampung kita prepare everything untuk sambut dia. Ini malaikat nak turun, tapi kita tidur tak qiyam, tak ada baca Quran, tak ada Rasul, kita tidur, tak batal. Sebab ini adalah motivasi daripada Allah SWT. Malaikat turun, awak qiyam, awak dapat 1000 bulan, malaikat sekali bagi rahmat kepada. Waruh fiha bi'idzni rabbi. Malaikat ni tak ada dosa kan? Tak ada buat maksiat dan sebagainya. Tapi dia turun kira orang kanan lah, orang yang paling bersih lah di sisi Allah SWT. Jibril, daripada kalamullah bagi kat Jibril turun kepada Nabi SAW. Orang kanan, macam Malaysia kan, orang kanan. Tapi turun malaikat semua tu dengan izin keagungan Allah SWT. Dapat izin dulu, turun. Bi'izni rabbihim, keagungan Allah SWT. Min kulli amr. Salam hiya hatta matla'il fajr. Salam, sejahtera, keamanan, kedamaian, penuh dengan kesejahteraan pada malam tersebut. Hiya, malam itu, hatta, sehingga, matla', terbit, al-fajr, fajar, sehingga subuh. Malam ni bila kan? Malam start daripada maghrib, isya, 11, 12 tengah malam, 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, sahur, sehingga subuh. Itu dia punya period untuk malam, definisi malam tu. Jadi bermula daripada maghrib, carilah al-qadar, kerana penuh dengan kesejahteraan. Tentang zikir pas solat, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya tabarak. Allahumma antas salam wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Ya Allah, engkaulah kesejahteraan. Sejahtera, kedamaian, keamanan, sifatnya daripada nama Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Antas salam. Mari daripada mana salam ni? Daripada engkau. Wa minkas salam. Datang kepada kita salam, datang kepada kita kesejahteraan yang ada pada diri kita, yang ada pada keluarga kita, yang ada pada jemaah kita, komuniti kita, orang kampung kita, sejahtera, molek, tak ada gaduh-gaduh, tak ada perang, tak ada apa. Mari daripada Allah SWT. Dan kesejahteraan itu, wa ilaika ya'udus salam. Satu masa dia akan balik kepada Tuhan dia, iaitu assalamu alaikum Allah Azza wa Jalla. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sehinggalah terbitnya fajar.
Raya subuh lah. Jadi satu malam itu, Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir itu, yang kita perlu kejar, yang perlu kita sama-sama satunya bertaubat untuk dapat maghfirah tadi, dan keimanan, wahtisaban, dan juga kena berharap, kena berharap, ya Allah, malam Al-Qadar tahun ini bagilah kepada saya, bagilah kepada orang kampung Wafran ni, contoh dah. Kena berharap, tuan. Jadi untuk 5 ayat Al-Qadar ini, tuan, macam mana kita nak faham, macam mana kita nak tadabbur untuk kita ambil bawa balik, untuk kita tak 10 akhir lagi ni, nanti 2-3 malam nanti baru menuju kepada fasa yang itu final punya. Pertama, tuan, kita kena sedar bagaimana Allah SWT menceritakan dalam Al-Qadar ini, kemuliaan itu didampingkan dengan Al-Quran. Itu yang utamanya. Sebab bulan ini adalah bulan Al-Quran. Tadarus Quran, tarawih, sini semua. Tarawih lah. Tarawih dalam ni baca Quran juga. Tak ada tarawih itu kita baca benda lain. Tarawih ke, qiyam ke, tarawih, semua Quran. Semua Quran. Jadi kok mana pun, tak nak kita kena duduk dengan Al-Quran. Jadi itu, tuan-tuan, boleh kau ada setengah jam, 40 minit 10 subuh. Jadi tuan-tuan, untuk Al-Qadar ini saya rasa itulah yang boleh kita kongsikan. Sikit sebanyak kita meneliti dan mengimbau kembali sejarah perjuangan dan macam mana Rasulullah SAW itu menghadapi Al-Quran itu pada saat-saat yang pertama kalinya untuk menerima Al-Quran dalam diri. Kemudian ketika umur 40 juga Nabi mula menyebarkan Islam, sikit Al-Quran turun, termasuklah surah yang pendek ini. Tetapi sebab apa? Lailatul Qadar Allah bagi satu surah itu dia saja. Jadi besar Lailatul Qadar itu. Dia tak campur dengan kisah-kisah Nabi dalamnya, tak campur dengan kisah-kisah lain-lain, tetapi malam Lailatul Qadar itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu saja yang boleh kita kongsikan pada malam ini tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dikurniakan malam tersebut dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh kesihatan untuk kita bangun qiyam, untuk bangun beribadah pada malam tersebut. Allahumma rzuqna lailatul qadri ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi shahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita selesai, ingin saya maklumkan bahawa Ustaz Rin baru saja menerima